Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu USM. Saya Siti Nakuyah binti Abdillah dan anda kini sedang menonton Buletin Universiti Sains Malaysia edisi Februari 2015. Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Umar Osman menyeru agar para pentadbir bekerja keras dan lebih produktif dalam menjalankan tanggungjawab yang ada untuk kecemerlangan universiti. Pada tahun 2014, seramai 1,239 staf akademik mempunyai PhD berbanding dengan 1,185 pada tahun sebelumnya. Manakala, dalam kalangan kaki tangan pengurusan dan profesional, bilangan mereka yang mempunyai kelayakan sehingga peringkat PhD juga telah bertambah, manakala dalam kalangan staf pelaksana mempunyai seramai 179 orang ijazah pertama dan 15 orang ijazah sarjana melalui pelbagai kaedah pengajian seperti jarak jauh. Sepanjang 2014 juga, USM telah memberi latihan kepada lebih 9,669 orang kaki tangannya. Sementara itu, USM turut menekankan kepada usaha kelestarian kewangan dengan pengenalan Outcome Based Budgeting OBB atau belanjawan berorientasikan outcome merupakan pengurusan prestasi sektor awam yang bertujuan menentukan program mencapai objektif dipersetujui, program menghasilkan outcome yang diharapkan, outcome program memenuhi keperluan pelanggan dan pemegang taruh serta option dan alternatif dasar terbaik digunakan. Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Umar Osman menyeru agar para pentadbir bekerja keras dan lebih produktif dalam menjalankan tanggungjawab yang ada. Universiti Sains Malaysia USM dan Ishik University IU bakal bekerjasama menyelia pelajar-pelajar di peringkat ijazah Doktor Falsafah PhD dan akan dikembangkan ke peringkat sarjana dalam masa terdekat melalui perluasan kolaborasi strategik. Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia USM Profesor Datuk Dr. Umar Osman hadir bagi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Ishik University Iraq yang diwakili rektornya Profesor Dr. Ahmed Ostaz di sini hari ini. For his collaboration willingness, we would be very happy to collaborate actually. So far from Iraq, many students is interested in studying in Malaysia universities, and we would like to improve this one through the two universities collaboration. MOU berkenaan antara lain bertujuan untuk kedua-dua pihak berkolaborasi dalam memacu kecemerlangan bidang akademik termasuk dalam hal-hal berkaitan pertukaran pelajar dan kaki tangan akademik, penerbitan bersama, penganjuran persidangan dan sebagainya yang berupaya melonjak pencapaian kedua-dua pihak di persada antarabangsa. Di samping juga membantu universiti ini menubuhkan pusat penyelidikan yang akan diketuai oleh seorang alumni Universiti Sains Malaysia yang baru saja dilantik menjadi pengarah penyelidikan. Jadi universiti amat berbesar hati untuk bekerjasama dengan universiti-universiti yang mula mengorak langkahnya dalam bidang-bidang tertentu. Kolaborasi yang akan dijalin ini meliputi kerjasama dalam program peringkat sarjana dan akan diperluaskan lagi dalam program di peringkat PhD. Regional Centre for Expertise RCE Penang akan menjadi salah satu penanda aras di antara RCE yang terdapat di rantau Asia Pasifik dan menjalankan pelbagai aktiviti di peringkat global.
45 peserta mewakili Regional Sejahtera Education for Sustainable Development Network (RSEN) berkumpul bagi berkongsi kepakaran dan pengalaman khususnya dalam aspek pembangunan lestari. Pembangunan lestari menjadi satu perkara yang tidak perlu diberi perhatian dalam pelbagai konteks. Kalau dulu kita bercakap hanya berkenaan dengan persekitaran dan pencemaran, hari ini kita bercakap bagaimana keamanan itu menjadi salah satu tonggak kepada pembangunan lestari. Program yang dijalankan oleh ahli RSEN ini merupakan usaha dalam memberi pemahaman dan kesedaran tentang pendidikan di pelbagai peringkat melalui pendidikan. Penyelidik Universiti Sains Malaysia menghasilkan inovasi unik menjana gas hidrogen dari air yang dikenali sebagai gadget jimat minyak berasaskan air. Tatkala dunia sedang berusaha memanfaatkan hidrogen sebagai sumber tenaga baharu yang lebih mesra alam, seorang penyelidik dari Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Madya Dr. Soib Taib dan pasukannya dengan bermodalkan RM40,000 Malaysia berjaya menghasilkan generator HHO atau oksi hidrogen yang mampu menjimatkan penggunaan petrol di antara 25% hingga 50% untuk kereta, malah juga tenaga bot nelayan. Kita menggunakan gas hidrogen tanpa simpanan. Ini yang keunikan teknologi yang kita ada sekarang ni. Tanpa kita simpan. Kita guna bila kita perlu, kita keluarkan saja. Kerana minyak ni pula, dia bila kita gunakan dia akan mengeluarkan apa yang kita panggil sebagai gas hijau. Jadi gas hijau ni akan beri kesan kepada persekitaran nanti. Jadi bila kita dapat menggunakan hidrogen, dia akan menyelesaikan masalah gas hijau ini. Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Umar Osman yang mengumumkan penemuan ini berkata, universiti akan menggunakan penemuan baharu ini untuk beberapa buah kenderaan rasmi USM sebagai percubaan segera. Pelan pembangunan bertujuan untuk mentransformasi dan meningkat standard pendidikan tinggi di negara ini dan melahirkan bakat terpelajar dipacu nilai yang seimbang dan holistik serta mempunyai minda keusahawanan dan jati diri nasional. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menganjurkan sesi pendengaran awam Town Hall Meeting Pelan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi bersama Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Profesor Datuk Dr. Asma Haji Ismail. Memberi penerangan tentang blueprint ni untuk pendidikan tinggi. Dan tujuan sesi pendengaran awam ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dan mendapatkan input mengenai Pelan Pendidikan Malaysia di peringkat pengajian tinggi serta meyakinkan orang awam atas usaha dan perancangan KPM dalam memartabatkan agenda pendidikan tinggi negara serta mendapat sokongan yang positif daripada orang awam mengenai pelan tersebut. Apa yang kita dapati bila dia dapat first class, dia rezeki mereka agak kurang dari segi dalam masa yang limited kita tidak dapat. Kerjasama strategik dalam beberapa program telah dirangka antara Universiti Sains Malaysia dan Universiti Malaysia Terengganu dapat meningkatkan latihan, penyelidikan dan menambahkan ruang atau pusat yang selari dengan agenda Apex Fasa 2 bagi USM dan misi UMT. Universiti Sains Malaysia USM menjalin kolaborasi pintar dengan Universiti Malaysia Terengganu UMT melalui Memorandum Persefahaman MOU dan juga Perjanjian Kerjasama Penyelidikan RCA yang dimeterai kedua-dua pihak dalam sebuah majlis khas.
MOU dan RCA ini sangat penting kerana ianya melibatkan kerjasama penyelidikan dalam isu-isu libat sama masyarakat dan juga penyelidikan sains marin meliputi isu-isu masa depan bagi kedua-dua buah universiti. Antara bidang tumpuan adalah kerjasama bagi menubuhkan bidang akademik baru iaitu arkeologi marin, penyelidikan sains terumbu karang dan perubahan iklim serta penyelidikan rawatan penyakit otak dan saraf dijalankan di antara Pusat Perkhidmatan dan Penyelidikan Neuroscience serta Pusat Penyelidikan Dadah dan Ubat-ubatan dan Institut Marine Bioteknologi UMT. Perpustakaan di sesebuah universiti perlu memanfaatkan penggunaan ICT dengan sebaiknya dalam menyokong aktiviti-aktiviti pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang dijalankan bukan sahaja di universitinya tetapi juga yang dijalankan bersama perpustakaan di universiti lain. Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT di perpustakaan perlu dipertingkat agar seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Ahmad Syukri Mustafa Kamal berkata, hal ini penting untuk membolehkan perpustakaan di universiti-universiti rantau ASEAN termasuk perpustakaan USM untuk kekal relevan dalam peranan dan sumbangannya kepada warga universiti, terutamanya staf akademik, penyelidik dan mahasiswa. USM sedang dan akan beroperasi sebagai pusat rujukan kultur tisu kepada jabatan dan agensi berkaitan serta dapat mengukuhkan hubungan yang sedia ada dengan adanya makmal kultur tisu yang dibiayai oleh Koridor Utara. Universiti Sains Malaysia hari ini menyaksikan satu lagi sejarah tercipta dengan perpindahan teknologi atau Knowledge Transfer Program dalam bidang culture tissue kepada Kedah Bioresources Corporation. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Baharu, Datuk Nur Sabrina Mahmad Nur, USM telah menjadi pusat rujukan atau pakar rujuk utama dalam bidang culture tissue terutamanya bagi negeri Kedah dan wilayah utara. Dia ambil daripada bahagian pokok yang besar tu, yang pokok sebenar tu, dia ambil sikit, ikutlah nak kira pajak lah nak ambil kat mana apa semua. Kemudian dikulturkan dalam satu bekal, balang lah, selalu balang tu ada nutrien dia kat bawah tu untuk dia makan, pokok tu makan. Kemudian dalam balang tu ada KTP dianjurkan sebagai salah satu projek agenda kritikal bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu dalam menyampaikan dan memindahkan pengetahuan yang wujud dalam institusi pengajian tinggi kepada industri dan masyarakat. Delegasi 8 warga Ghana yang diketuai pengerusi kumpulan Deliman Oil merangkap koordinator projek Dr. Samson Joel Coleman hadir ke Universiti Sains Malaysia baru-baru ini bagi berkolaborasi dengan USM khususnya dalam beberapa aspek lain selain pengajian tinggi termasuk dari segi pengurusan, pengangkutan, tenaga diperbaharui, libat sama komuniti dan sebagainya. Pembangunan pesat dan pelbagai kisah kejayaan Universiti Sains Malaysia sejak mula ditubuhkan pada 1969 sehingga ke hari ini disifatkan sebagai mengagumkan dan banyak yang boleh dicontohi darinya. Demikian kata salah seorang wakil delegasi dari Ghana merangkap koordinator projek Dr. Samson John Coleman yang hadir ke USM sempena lawatan kerja bagi melihat peluang kolaborasi dengan Malaysia dan juga universiti-universiti di negara ini. A university that has interest in innovation, a university that has interest in research, a university that has interest in development, a university that core interest is to change the life of people, just like that. Dalam pada itu,
Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi USM, Profesor Dato' Dr. Muhammad Jantan pula berkata, USM sedia bekerjasama dengan Ghana untuk manfaat pembangunan, pengajian tinggi dan pembangunan kedua-dua negara. Bina segera indeks risiko banjir dan tubuh satu pusat sehenti bencana untuk kegunaan semua pihak, khususnya sebagai persediaan menghadapi bencana ini pada masa akan datang. Usaha perlu dibuat untuk membina segera indeks risiko banjir dan menubuhkan satu pusat sehenti bencana untuk masa hadapan bagi kegunaan semua pihak dalam menghadapi risiko bencana seperti ini. Seperti yang dimaklumkan tadi bahawa kita akan melihat kepada kerangka pengurusan bencana dan juga melihat bagaimana kita boleh memberikan input kepada pengurusan pengurangan risiko bencana. Dan kita berharap ini hasil daripada persidangan 2 hari ini akan dapat memberikan input yang baik kepada kerajaan pusat, kerajaan negeri dan agensi-agensi lain. Demikian dinyatakan oleh Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dato' Dr. Umar Osman dalam sidang media selepas penutupan persidangan pengurusan bencana banjir Kelantan 2015 anjuran USM dan Universiti Malaysia Kelantan UMK bersama-sama Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan JPPK dan pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan di sini. Hadir di majlis tersebut ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Haji Muhammad Fauzi Haji Cik Mamat, Timbalan Pengarah Teknikal JPPK Wan Mazuki Wan Ismail dan Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Murtaza Muhammad. Pada majlis yang sama, USM dan UMK menandatangani surat hasrat untuk USM melalui Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar RIDEC menjalankan penyelidikan sistem dan infrastruktur mitigasi banjir untuk kampus UMK Pengkalan Chepah. Naib Chancellor USM dan Naib Chancellor UMK selaku penganjur utama persidangan turut menyampaikan resolusi persidangan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan Timbalan Pengarah Teknikal JPPK untuk perhatian kerajaan. Persidangan ini berjaya menarik penyertaan kira-kira 500 orang peserta yang terdiri daripada 188 ahli akademik, 175 orang pakar, 47 orang profesor, 372 kaki tangan awam, 25 orang wakil pertubuhan sukarela NGO serta selebihnya adalah pelajar dan mangsa banjir. Syarikat Surface Mount Technology SMT terkemuka iaitu Celestica Malaysia Sdn Bhd CMSB menyumbangkan 5 unit mesin kepada Universiti Sains Malaysia sebagai salah satu kerjasama melalui penandatanganan Memorandum Perjanjian MOA kedua-dua pihak. SMT adalah satu proses peringkat papan di mana komponen elektronik dipasang terus ke atas permukaan papan litar bercetak PSB dan dengan sumbangan ini USM bakal mempunyai sistem yang lengkap dan yang pertama di Malaysia. Melalui sumbangan mesin dan alatan terkini oleh CMSB ke universiti, ianya dapat memberikan manfaat kepada pelajar USM menghadapi realiti kerja pada masa akan datang. Donation ini ataupun pemberian ini, kita hari ini akan menandatangani satu perjanjian kerjasama bagaimana kita boleh meningkatkan lagi kolaborasi antara USM khususnya pusat pengajian mekanikal dan bagaimana juga USM dapat bersama-sama dengan Celestica untuk bekerjasama. CESB adalah syarikat teknologi pemasangan permukaan yang berjaya, manakala SMT adalah satu proses peringkat papan di mana komponen elektronik dipasang terus ke atas permukaan papan litar tercetak PCB
ujar pengurus am kawasan CESB, Ms. Shamli Jin. Universiti Sains Malaysia terus rancak dengan pelbagai aktivitinya. Antara yang menarik ialah temuterainya persefahaman di antara USM dengan Institut Penyelidikan Riken Jepun. Upacara berlangsung di kampus Riken, Wako, Tokyo, Jepun. Naib Chancellor USM, Profesor Datuk Dr. Umar Osman dan Presiden Riken, Nobel Laureate Profesor Dr. Ryoji Noyori menandatanganinya semasa lawatan rasmi ke Jepun pada 20 Februari yang lalu. Persefahaman ini adalah untuk menubuhkan pusat penyelidikan antarabangsa pertama dalam bidang sains penuaan atau USM Riken International Centre for Aging Science (URICAS) yang pertama seumpamanya di rantau ini. Dan kita cadangkan yang kalau boleh kita buat satu institut bersama dalam bidang sains penuaan, aging science. Dari segi ilmiah biologi dia very interesting. Siapa jangka kalau dalam saya beritahu sekarang ada model organisma lain di mana gennya kalau terubah boleh dia hidup lebih daripada 2 kali ganda jangka hayat biasa. Dan kajian itu telah dilakukan dalam sejenis cacing. Nama cacing tu C. elegans, Caenorhabditis elegans, worm tu. So the worm tu instead of having berapa hari ke dia punya jangka hidup dia, dia boleh hidup sampai 115 hari tak silap saya. Maksudnya ialah jangka hayat organisma ditentukan oleh kombinasi gen. Jadi sains penuaan ni menjadi satu topik yang sangat menarik. Kita utarakan kepada Riken dan Riken bersetuju supaya kita tingkatkan perhubungan melalui pembentukan. Malah URICAS tu Riken yang bagi nama. USM Riken Centre for Aging Science. Demikian sahaja berita untuk Buletin Universiti Sains Malaysia. Jangan lupa untuk melayari laman web www.usmtv.usm.my dan sertai kami di Facebook menerusi facebook.com/usmtv untuk melihat lebih banyak video dan berita terkini. Universiti Sains Malaysia memastikan kelestarian hari esok. Saya sayang USM. Salam hormat daripada saya, Siti Nakuya binti Abdillah dan seluruh kru produksi Pusat Media dan Perhubungan Awam USM mengucapkan terima kasih kerana menonton.